Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan kita ucapkan kepada anda semua penonton-penonton yang sedang menyaksikan kami di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Baiklah, kepada anda semua, terima kasih kerana bersama dengan kami dan kita mohon juga untuk sharekan live ni supaya ramai lagi dalam kalangan kita yang boleh bersama-sama dengan saya, Anim Izzati, selaku hos anda pada hari ini untuk kita berkongsikan tentang topik kita pada hari ini iaitu Ramadan, Bulan Tarbiyah. Jadi kepada anda semua, selain daripada mungkin kita nak cerita tentang bulan Ramadan ni, kita juga nak beritahu kepada anda yang baru saja bersama-sama dengan kami di Sembang LZS, kita sebenarnya bawakan pelbagai topik, antaranya berkaitan dengan isu-isu dan juga topik-topik menarik berkaitan dengan zakat, bagaimana saluran-saluran zakat ini dilakukan dan juga pengagihan zakat ini dilaksanakan dalam kalangan tim Lembaga Zakat Selangor sendiri. Dan untuk pengetahuan anda, Sembang LZS ini dibawakan khas oleh Lembaga Zakat Selangor. Baiklah, untuk Ramadan Bulan Tarbiyah, pastinya kita tahu antara kita ini mengejar segala kebaikan di bulan Ramadan, gandaan pahala yang bakal kita raih di bulan Ramadan, dan pastinya bukan sahaja berkaitan dengan berpuasa, mengawal nafsu dan sebagainya, tetapi kita memperbanyakkan segala amalan-amalan sunnah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Segalanya kita lakukan di bulan Ramadan. Kenapa? Sebab bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan yang mendidik kita menjadi insan yang lebih berguna. Harap-harapnya kita dapat mempraktikkan lagi kebaikan ini di bulan-bulan akan datang, bukan sahaja di bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan bersama dengan seorang tetamu istimewa kita, berkongsi banyak lagi tentang topik kita pada hari ini, Ramadan Bulan Tarbiyah. Sementara itu, teruskan bersama dengan kami di Sembang LZS. Sembang Lembaga Zakat Selangor dibawakan khas oleh Lembaga Zakat Selangor, dan pastinya kita bakal bawakan tentang topik-topik berkaitan dengan isu terkini dan juga berkaitan dengan zakat. Dan kepada anda semua, kalau mungkin ada apa sahaja yang soalan-soalan ataupun mungkin anda nak bertanya dengan kami, teruskan sahaja type di ruangan komen. Mana tahu nanti admin kita boleh sama-sama menyantuni anda dengan segala persoalan yang mungkin bakal bermain di minda anda, insya-Allah. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita nak bersama dengan Ustaz Firdaus bin Muhammad Hussein selaku Eksekutif Pengurusan Operasi Agihan Skuad Saidina Umar, bersama dengan saya di sebelah ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Selamat berpuasa juga kita ucapkan. Selamat berpuasa. Ya, kepada Ustaz. Baiklah Ustaz, kita nak mulakan topik kita pada hari ini iaitu Ramadan Bulan Tarbiyah. Zakat dan Ramadan pastinya ianya saling tidak dapat kita pisahkan kan. Kita tahu bagaimana kebaikan dia. Cuma kali ini kita nak kongsikan bagaimana perbezaannya Ustaz, pelaksanaan dan juga pemahaman kita tentang kaitan zakat dan Ramadan ini berbanding dengan tahun-tahun yang lalu. Silakan. Baiklah Puan Anim. Kalau kita lihat di dalam situasi sebelum ini, kita dalam fasa pandemik, kita menjadikan tarbiyah yang berlaku dalam pandemik itu kita bawa dalam Ramadan. Ramadan yang lalu, Puan Anim, kita tak dapat nak seperti mana kita nak berjemaah dan sebagainya. Namun kewajipan zakat fitrah itu tetap ada, dan pada Ramadan tahun ini tetap juga berlaku. Namun kalau kita tengok tahun lepas kita tak dapat balik kampung Puan Anim. Tahun ni alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat pulang ke kampung, insya-Allah sama-sama kita berhari raya dengan keluarga tersayang, dan kita tetap wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah itu. Kenaikan yang berlaku pada tahun lalu, kita doakan juga kenaikan pembayaran zakat fitrah itu berlaku pada tahun ini juga. Ya, ya, seperti mana yang kita sedia maklumkan, kalau anda dapat saksikan episod-episod kita yang lalu kan, mereka ada beritahu, Lembaga Zakat Selangor sendiri pernah beritahu yang memang ada kenaikan yang berlaku dari segi kutipan zakat pada tahun-tahun yang lalu, dan kita harapkan tahun ini juga sebegitu. Walaupun kita tahu kan dah 2 tahun tak raya, memang antara kita pastinya katanya nak kau-kau lah beraya tahun ni, nak betul-betul meriah lah, tapi jangan lupa untuk kita asingkan dahulu kewajipan kita, zakat kita yang perlu kita tunaikan, insya-Allah. Baiklah, mungkin nak kongsikan juga bersama dengan kami Ustaz latar belakang Division Operasi Agihan Asnaf yang mungkin dalam kalangan kita tak tahu apakah sebenarnya latar belakang division ini. Kalau kita lihat, kami di Lembaga Zakat Selangor, Division Operasi Agihan Asnaf Puan Anim, kita sebut DOAA, doa lah. Menyantuni para mustahik itu adalah fokus kami di Division Operasi Agihan Asnaf.
untuk kita mengenal pasti mereka yang layak dibantu, untuk memastikan siasatan yang dilaksanakan itu terus untuk mereka ini berkelayakan, fakir, miskin ataupun yang selain-lain. Kita ada 8 golongan asnaf dan itulah fokus kami di Division Operasi Agian Asnaf untuk melihat siasatan permohonan bantuan dan juga kelulusan itu berlaku di dalam division kami. Okey, bagaimana division ini berfungsi? Dalam erti kata lain, kita nak memahami bagaimana ianya mengagihkan, bagaimana ianya mengklasifikasikan golongan-golongan tertentu sebagai mereka yang layak untuk memohon ataupun untuk mendapat zakat yang diberikan. Baik, kalau kita lihat agihan kami mestilah berlandaskan dari sudut fatwa negeri Selangor dan kita tidak lari daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna di sini apa jua yang kita laksanakan di Division Operasi Agian Asnaf, kami saya kena sebutkan pada hari inilah untuk kita kenal bahawasanya DOAA ini diterajui oleh seorang ketua division dan di bawahnya kami di daerah ada 9 orang ketua operasi agihan. Ada 9 orang pembantu eksekutif pengurusan operasi. Ada 48 orang eksekutif operasi yang sentiasa berada di lapangan. Puan Anim. Kami sentiasa bukan duduk di pejabat saja. Kami membantu dalam urusan mengenal pasti mereka ini mengikut hadul kifayah. Sama ada layak fakir ataupun miskin ataupun yang lain-lain. Sama ada dari sudut bantuan-bantuan yang lain kami melihat dan kami yang akan menguruskan. Kalau tidak tahu isi borang, kamilah juga yang akan membantu isikan borang. Yang pasti fokus utama kami adalah menyantuni mustahik mereka yang memerlukan. Ya, kan kadang-kadang kita mungkin kurang cakna dari segi sistem yang dilakukan. Tapi seperti mana yang Ustaz kabarkan tadi, dengan pecahan-pecahannya, berapa ramai yang sebenarnya turun padang untuk sama-sama mengagihkan. Bukan itu sahaja, sampai nak isi borang pun mereka akan bantu. Selagi mana fokus utamanya adalah mereka dapat bantuan. Ya, mereka yang perlukan itu dapat bantuan. Okey, bila kita bercakap tentang objektifnya adalah untuk menyantuni mereka dan pastinya antara yang kita banyak saluran Ustaz, saluran ini pun fokusnya adalah untuk membantu, tetapi kenapa pentingnya division DOAA ini perlu ada untuk sama-sama mengagihkan dengan cara yang betul mungkin ataupun dapat capai objektif yang sama? Kalau diwujudkanlah division, bukan kalau diwujudkan, memang dah wujud Division Operasi Agian Asnaf ini, kita melihat bahawasanya inilah satu platform agihan zakat itu dapat dilaksanakan dengan lebih teliti. Kalaulah audit melihat, lihatlah pada division operasi. Ataupun ada pun mana-mana aduan yang sampaikan kepada division operasi agian asnaf ini untuk kami terus langsung kepada penerima zakat lah, supaya tidak ada lagi tercicir, mungkin tidak ada lagi yang tertinggal bantuan ataupun sebagainya. Jadi kalaulah diwujudkan, kalau tidak diwujudkan division seperti ini, mungkin saja kita tak tahu pengurusannya bagaimana. Tapi alhamdulillah kami di Lembaga Zakat Selangor, kita mewujudkan division operasi agian asnaf ini tidak lain tidak bukan seperti mana kita sebutkan tadi, supaya para mustahik itu disantuni dengan sebaiknya. Yalah kan, sebab bila jumlah semakin lama semakin meningkat, seperti mana yang kita sedia maklumkan, bila berlakunya pandemik, kita tahu jumlah asnaf semakin lama semakin meningkat. Jadi kena ada satu kerja yang begitu sistematik supaya tidak ada yang ketinggalan pastinya, insya-Allah. Dan mungkin dalam antara kita yang bertanya, saya pun dapat agihkan zakat secara sendiri kan, mereka ada saluran bantuan NGO lah ataupun mereka agihkan bantuan secara sendiri, menyantuni asnaf juga. Objektifnya masih sama, menyantuni asnaf, tetapi kenapa kena melalui saluran Lembaga Zakat Selangor? Mungkin Ustaz nak kongsikan bersama dengan kami. Kalau kita lihat dari sudut yang sedemikian, kita perlu melihat dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Sampailah habis ayat itu. Ayat ini menjelaskan bahawasanya 8 golongan asnaf itu berhak untuk menerima agihan zakat. Wal 'amilina 'alaiha itu adalah amil ataupun institusi yang diberikan otoriti untuk mengutip dan mengagihkan. Sebab itulah kepentingan dalam bab division operasi agihan asnaf ini disalurkan daripada wang kutipan itu diagihkan supaya tidak ada contoh, kalaulah tidak diorganisasikan ataupun tidak diletakkan satu badan yang menguruskan, mungkin saja si A tadi dapat banyak, si B ni tak dapat, C ni dapat sikit.
Jadi kesamarataan, keadilan dalam prinsip agian itu tidak berlaku. Jadi bila division operasi ada, division kutipan ada dan sebagainya, contoh luasnya lembaga zakat Selangor, kita boleh nampak bahawasanya agihan itu dapat diselaraskan. Memang kita tak nafikan Puan Hanim, ada NGO, ramai NGO sahabat-sahabat kita yang membantu. Dan mereka ini pun saling tak tumpah ibarat aur dengan tebing. Betul saya kata aur dengan tebing. Jadi mereka membantu kami, menyampaikan info pada kami supaya kami dapat tahu kita nak terus pun kita ada berapa juta orang dekat negeri Selangor. Jadi mereka inilah badan NGO yang sentiasa kontak dengan kami dan banyak membantu dari sudut agihan kami. Itu dia kan, kadang-kadang kita perlu tahu bagaimana organisasi itu, sesebuah organisasi itu menjalankan tugas-tugas pelaksanaan dan sebagainya, baru kita faham kan bagaimana konsep yang sebenar dari sudut pengagihan zakat yang diberikan kepada mereka yang memerlukan selaku penerima zakat, insya-Allah. Banyak lagi sebenarnya yang kita nak sembang bersama dengan anda, tapi sebelum tu kita nak anda saksikan satu video ini terlebih dahulu. Kali ini video yang kita nak kongsikan ini berkaitan dengan sedikit bagi anda tetapi segalanya bagi mereka. Apa tu? Jom sama-sama kita saksikan. Pandai ya, sedap weh. Guys, hari ni gaji, aku belanja. Jap, dompet ke mana? Kau tak bawa dompet kau, aku nak belanja. Ya aku gerak dulu lah. Ada kerja sikit. Okey. Satu keropok ni berapa ni, cik? RM5 nak. Okey, bagi saya satu. Terima kasih. Balance tu saya sedekah Alhamdulillah. Aku gerak dulu. Satu encik kopok. Bagi simpan je. Assalamualaikum. Ya, Cik, saya daripada Lembaga Zakat Selangor. Ya, ya. Kami dapat doa yang makcik perlukan bantuan zakat, betul ke? Oh, Alhamdulillah, ya nak. Oh, okey. Boleh kami tahu sikitlah, puan daripada mana sebenarnya? Oh, saya datang daripada Perak nak. Perak. Makcik niaga dah lama ke sini? Dah, lebih kurang 4-5 tahun tu. Sedikit bagi anda, segalanya bagi mereka. Itulah yang kita ingin anda fahami kan, dari sudut bagaimana penceritaan. Kadang-kadang kalau kita rasa macam sikit je kita bagi ni, tapi untuk mereka yang betul-betul memerlukan bantuan itu, ianya ibarat segala-galanya bagi mereka. Masih lagi bersama dengan Ustaz Firdaus untuk berkongsi tentang Ramadan Bulan Tarbiyah. Ustaz, mungkin daripada video yang kita dapat saksikan sebentar tadi kan, Ustaz, bagaimana kadang-kadang kita rasa bukan yang kita nak beli sangat pun keropok tu tadi, tapi kita lebih nak kepada membantu kita dengan jalan yang lebih terorganisasi, dengan membantu dengan cara biasa. Mungkin ada di sudut situ perbezaannya yang perlu kita fahami. Kenapa kita perlu pergi mengikut saluran yang betul, Ustaz? Silakan. Kita ni kan Puan Hanim, rakyat Malaysia, kita rapat dengan sikap suka membantu ataupun simpati. Alhamdulillah, itu memang dikenali satu Asia, satu dunia pun kena. Orang Malaysia simpati siapa pun, bangsa apa pun tak ada masalah. Jadi kalaulah berlaku di dalam video tadi, apalah kiranya kita melihat orang ni berniaga, bantu mereka, digalakkan untuk membantu mereka berniaga, dan
kita tak salah nak bertanya, makcik kehidupan macam mana, berniaga untuk apa, sedikitlah soalan. Dan saya bagi satu tips, ni tips siasatan. Tanyalah makcik anak berapa orang. Itu pun satu tips, kita dah tahu berapa ramai yang dia menanggung dengan dia menjual barangan tersebut. Betul. Jadi kita nak bantu-bantulah. Dan kita minta tolong juga kami di Lembaga Zakat Selangor. Kami minta tolong kepada semua yang melihat, yang menonton ini, kalau berlaku ada situasi sedemikian, sampaikan pada kami. Sampaikan untuk kami menyantuni. Mungkin mereka dah disantuni, mungkin ada part lain yang belum disantuni. Jadi kita nak membantu mereka. Betul kan? Sebab pentingnya untuk kita fahami keperluan kan, berdasarkan dengan tips yang Ustaz kongsikan tadi, bertanya kan, bukan sahaja kita mungkin menderma tapi mungkin boleh bertanya. Sambil-sambil tu tadi kalau kat dalam video tu, kalau anda perasan ada seorang budak tu dia buka terus aplikasi Lembaga Zakat Selangor, di mana dalam tu juga anda boleh buat laporan di mana anda boleh mungkin berikan nama dan sebagainya Ustaz ya. Betul. Detail Ustaz ya, untuk kita ataupun tim Lembaga Zakat Selangor itu sendiri pergi menyantuni individu tersebut. Mungkin boleh kongsikan bagaimana macam mungkin tarikannya selepas mungkin aplikasi itu diperkenalkan, adakah sambutan baik diterima masyarakat? Kita di Lembaga Zakat Selangor ke arah digitalisasi. Kita tak nak lagi penggunaan borang, tak nak lagi penggunaan fotostat dan sebagainya. Jadi kalau ada kes-kes sedemikian, boleh terus kepada portal Lembaga Zakat Selangor, zakatselangor.com.my, boleh laporkan di situ, sampaikan pada kami. Dia akan terus masuk kepada eksekutif operasi agihan untuk kami terus, dan kami bergerak Puan Anim, tidak mengira waktu, tidak mengira hari. Kita sentiasa bergerak. Kadang-kadang orang susah belum tentu office hour. Dia susah mungkin malam dan sebagainya. Macam kes macam ni lah. Mungkin petang kita nak pergi bazar Ramadan terjumpa kan. Jadi sampaikan pada kami, kita boleh santuni mereka. So kurang-kurangnya kita tahu. Kita yang melaporkan ni kita tahu, oh makcik ni dah terima bantuan. Tapi kita cubalah bantu yang lebih-lebih yang lain. Macam tu Puan Anim. Ya kan. Dari segi bulan Ramadan dan mungkin bulan-bulan yang biasa, adakah dari segi itu ada perbezaan dari sudut operasi untuk menyantuni mereka ini, ataupun bagaimana dilaksanakan? Tidak ada perbezaan. Tidak ada perbezaan daripada fasa pandemik. Itulah yang kita mengguna pakai apa? Kita nak ke arah digitalisasi. Semua online. Mudahlah. Kadang-kadang orang tanya, habis tempat tak ada internet macam mana? Tak apa. Kita boleh juga maklumkan berbagai-bagai. Kita ada penolong amil karyah dan sebagainya. Cuma kita nak tahu supaya segala aduan ini ataupun mereka yang kita nampak susah ni, mereka ini perlu dibantu. Yang bantu itu bukan sekadar Lembaga Zakat Selangor. Orang ramai, seluruh umat Islam yang melihat kejadian ataupun situasi itu membantu. Seboleh-bolehnya kita nakkan pahala kan. Tarbiyah Ramadan ni memberikan kita nak pahala. Pahala Allah bagi pada zakat, pahala bagi pada kita membantu, pahala daripada makcik. Contoh makcik tadilah. Makcik tu mungkin doakan, ya Allah ada orang tolong aku ni kan. Contohlah kan. Jadi sekurang-kurangnya kita berkongsi pahala sama-sama. Betul. Ustaz, alang-alang kan kita ni menyebut, yalah sebab kita di bulan Ramadan, dan seperti mana yang kita sedia maklumkan, bulan ini juga merupakan bulan yang agak gembira lah bagi seluruh rakyat Malaysia yang mungkin dapat keluarkan duit KWSP. Kan? Adalah RM10,000 yang mungkin kalau untung-untung dapat masuk sebelum raya, dapat beraya. Tapi sebelum tu Ustaz, bagaimana dengan tuntutan zakat yang diperlukan untuk kita bayar daripada duit yang kita keluarkan daripada KWSP tu? Mungkin Ustaz nak kongsikan bersama dengan kita, sebab saya sendiri yang rasa macam tertanya-tanya, adakah ini juga perlu kita laksanakan zakat ataupun mengikut kepada tangga gaji sahaja? Macam mana Ustaz? Mungkin nak jelaskan kepada saya. Kalau kita tengok Puan Anim, dulu kalau kita macam stres, kita suruh tengok pokok, tengok ikan sebagainya kan. Sekarang ni sebut KWSP semua senyum, jadi tak ada masalah. Betul. Cuma KWSP ini kalau ikut di zakat, kita perlu tahu kita letak pada dua. Yang pertama, kalaulah orang itu mengeluarkan KWSP itu tanpa dia terjejas pendapatan, dia berkemampuan untuk mungkin nak bayar hutang sikit-sikit biasalah, tapi dia tak terjejas pendapatannya daripada pandemik sampailah sekarang. Mereka ini wajib mengeluarkan zakat sebab KWSP itu telah tersimpan lama. Bila sempurna milik kita terima, wajiblah mengeluarkan zakat, wajib. Kalau yang kedua ini, mereka yang terjejas, hilang pekerjaan, hidup dengan melarat dan sebagainya, sampai zakat membantu mereka mungkin sekadar lepaskan keperluan asas saja. Bagi mereka ini tidak diwajibkanlah berzakat, gunakan sebaiknya untuk keperluan harian. Begitu Puan Anim. Itu dia kan. Kalau anda mungkin tertanya-tanya bagaimana untuk melaksanakan ataupun melakukan pembayaran zakat dengan mudah sekali, kita pernah kongsikan di episod-episod yang lalu dengan menggunakan aplikasi, sangat mudah. Ustaz, kalau ada
ada di aplikasi itu ada satu ayat kan Ustaz, yang mana ayat itu merupakan akad lah kira bagaimana kita nak baca ayat, katakan kita nak menyalurkan zakat ini kepada mereka yang memerlukan. Itu yang membezakan juga Ustaz, ya, bagaimana zakat itu dilaksanakan dengan proses yang betul. Betul. Jadi kalaulah zakat ini kita bayar, kita walaupun bayar secara online kan Puan Anim, bayar secara online tu nak bayar, nak klik dekat pay tu, kalau boleh tarik nafas pelan-pelan, rasakan betapa Allah kurniakan nikmat pada kita dengan syariat berzakat ini, supaya kita merasakan bahawasanya syariat berzakat itu Allah ada letak kasih sayang. Kaya ada kasih sayang, fakir miskin ada kasih sayang. Itulah meliputi dengan tarbiyah Ramadan ini, supaya kita tahu bahawasanya Allah mendidik kita supaya kita kenal syariat Allah ini. Tak lain tak bukan Puan Anim, nak bagi manusia merasakan kita ni hamba Allah. Masya-Allah, itu dia perkongsian kita Ramadan bulan tarbiyah. Sekecil-kecil usaha kita ni insya-Allah ada hasilnya dan ada bagi impak terhadap kebaikan untuk diri kita ataupun yang lain-lain orang sekeliling kita insya-Allah. Penonton-penonton Lembaga Zakat Selangor ataupun yang sedang menyaksikan kami di Sembang LZS, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami kerana seketika nanti kita bakal sambung dengan perkongsian kita tentang pengagihan zakat di Lembaga Zakat Selangor. Baiklah, kita rehat seketika, kembali selepas ini. Okey Aceh, ready? Lembaga Zakat Selangor. Take 1, action. Assalamualaikum semua. Saya lembaga. Kat. Lembaga Zakat Selangor. Take 2, action. Assalamualaikum semua. Saya Aceh, mewakili Lembaga Zakat Selangor. Ingin mengajak anda berzakat. Sebab ini iklan zakat. Dah zakat belum? Zakat ni bukan zakat fitrah je tau. Ada zakat pendapatan, harta, emas dan banyak lagi. Zakat ni lah pembawa berkat kepada setiap harta dan usaha kita. Dengan zakat ni jugalah kita boleh membantu sesama kita. Bayangkan kesusahan yang dihadapi golongan asnaf pada waktu pandemik ini. Setiap sen sangat bermakna buat mereka. Sedikit bagi anda, segalanya buat mereka. So, jom semua kita berzakat bersama di Zakat Selangor. Sekarang ni mudah je. Bayar online, tak pun download app Zakat Selangor. And cut. Steady Aceh. Bagus. Ketahui lebih lanjut di media sosial Zakat Selangor dan laman web kami. Anda hanya satu klik lagi untuk ke arah kebaikan. Kembali bersama dengan saya Anim Izzati dalam Sembang LZS, destinasi zakat anda yang pastinya khas dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama dengan kami. Teruskan bersama dengan kami kerana pelbagai perkongsian yang kita bakal bawakan kepada anda semua. Antaranya kali ini kita akan kongsikan tentang pengagihan zakat yang dilaksanakan oleh tim Lembaga Zakat Selangor sendiri. Dan untuk pengetahuan anda, sebenarnya LZS ini memikul tanggungjawab yang lebih besar. Sebenarnya di samping untuk meningkatkan lagi imej, tetapi dengan agihan zakat yang telah pun mencapai lebih 100 juta ringgit setahun. Jadi bagaimana pengagihan itu dilaksanakan dan apakah saluran ataupun kategori yang perlu kita fahami bersama. Kita masih lagi bersama dengan Ustaz Firdaus di sebelah saya ini. Kalau di awal tadi kita dah kongsikan macam-macam juga kan Ustaz kan? Okey, kali ini kita nak kongsi pula tentang pengagihan zakat kepada anda semua kerana ini merupakan satu isu yang sering kali diperkatakan oleh dalam kalangan masyarakat di luar sana. Kita dah bayar zakat, tetapi ke mana duit itu diagihkan? Ke mana ianya disalurkan kan? Ramai di antara kita yang membangkitkan isu ini Ustaz. Mungkin Ustaz, soalan saya yang pertama, bagaimana untuk menentukan Ustaz siapakah yang layak menerima zakat ini? Silakan. Puan Anim, saya dah sebut tadi awal, tapi ni saya nak fokuskan pada seluruh penonton bahawasanya zakat ini adalah satu hukum yang telah termaktub di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan wa aqimus solah wa atuz zakah, dirikan kamu akan sembahyang dan keluarkan zakat. Dia tak ada. Maka sudut agihannya juga telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. Saya sebutkan tadilah, saya minta izin untuk baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa binis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah-sedekah yakni zakat itu adalah untuk fakir, untuk miskin, untuk amil yang menguruskannya, untuk mu'allaf yang dijinakkan hatinya, untuk memerdekakan hamba di kalangan budak ataupun memerdekakan orang yang terbelenggu, untuk orang yang berhutang, untuk orang yang berada di jalan Allah, dan juga untuk
mereka yang sedang bermusafir dan terputus bekalan. Jelas Allah sebut Puan Anim, faridatan minallah, ini ketetapan daripada Allah. Jadi kalaulah persoalannya siapa yang berhak terima zakat, 8 golongan ini saja yang berhak terima zakat. Tak boleh dijadikan 9, tak boleh jadi 10 sebab dia akan bertentangan dengan hukum fiqh. Jadi 8 golongan ini, ada pun dia seorang ibu tunggal, adik ibu tunggal, dia berhak terima zakat di bawah fakir ataupun miskin ataupun mu'allaf ataupun gharimin dan sebagainya. Istilah ibu tunggal itu tidaklah kita fokuskan sebab dia kembali kepada ayat yang tu. Kan ramai kita kesian pada ibu tunggal. Tapi bapa tunggal tak apa nak ada lah Puan Anim. Kesian tak ada, tak pernah persatuan bapa tunggal kita tak pernah dengar ni. Ini selingan contoh je Puan Anim. Betul juga Ustaz ya. Aduh, kesian bapa-bapa tunggal. Tapi tak apa, inilah mungkin adalah sebabnya Ustaz. Betul. Kan adalah sebabnya kenapa dikategorikan dengan 8 golongan itu. Betul. Dan bagaimana prosesnya dilakukan Ustaz untuk pengagihan zakat ini kepada golongan-golongan ini? Proses keutamaannya kita beri kepada asnaf fakir dan miskin serta mu'allaf. Untuk fakir miskin kita mengenal pasti tadilah datangnya aduan, datangnya permohonan dan sebagainya. Pegawai kita dan juga penolong amil karyah setiap masjid akan turun ke rumah mereka yang memohon ini untuk melihat kelayakan dari sudut hadul kifayah. Hadul kifayah ini adalah satu kaedah pengiraan kecukupan ataupun untuk mengenal pasti. Contohlah pendapatan isi rumah, isteri suami bekerja, anak tanggung berapa, jadi kita mengira. Mungkin saja pengiraan itu mereka ini fakir ataupun miskin ataupun tak layak. Sebagai contoh, mungkin gaji 3,000, isteri seorang dengan anak seorang, mereka ini bukan fakir dan miskin. Tapi dengan gaji 5,000, isterinya 4, anaknya 10. Saya tidak promosi kahwin ramai. Tapi kalau rezeki apa salah Puan Anim kan. Isteri saya tengok pun risau. Jadi sebagai contoh je. Sebagai contoh kalaulah dalam situasi yang sedemikian, gaji 5,000 dengan tanggungan yang ramai, dengan sakit dan sebagainya, kita ambil kira. Kita ambil kira mungkin dia layak fakir ataupun miskin. Dan kami tidak pernah melihat rumahnya. Ini kena bagi tahu ni Puan Anim. Ada orang kata tengok Astro, tengok kereta apa. Sebab realiti yang kami di bahagian siasatan, kita melihat kalau kita datang ke rumah, luar rumah itu berbeza dengan apa yang ada di dalam. Kan? Betul, mungkin saja saya pernah, luar rumahnya 3 tingkat, ada kereta mewah, di dalamnya sebutir beras pun tak ada. Sebab habis dia punya perniagaan dan sebagainya. Kita kalau lihat ni sampai hati ke, takkan kita nak kata kereta mewah. Kita tak tahu, kita tunggu nak ditarik rumah, nak tunggu dilelong. Jadi itulah fungsi kami di Division Operasi Agen Asnaf. Kami masuk ke dalam rumah itu untuk melihat secara keseluruhan, untuk mengenal pasti tadi hadul kifayah, layak fakir miskin, kehidupan macam mana, barulah kita tengok bantuan apa yang kita akan salurkan. Ini antara perkara yang perlu kita fahami bersama Ustaz. Kadang-kadang kita tak nampak tau. Orang kata pakai kereta mewah kan, hidup dengan rumah yang mungkin tersedia ada, rumah batu dan sebagainya. Yalah, dari segi fizikalnya kita nampak mereka mampu. Tapi sebenarnya apa yang ada di dapur itu yang persoalannya kan. Itulah datangnya bagaimana siasatan dilaksanakan kan, fact find ataupun apa fakta-fakta yang perlu diketahui sebelum mereka nak menyalurkan bantuan dan sebagainya. Satu perkongsian yang cukup menarik daripada Ustaz Firdaus, mungkin kita nak tahu juga bagaimana aktiviti pengagihan ini dilaksanakan di sepanjang bulan Ramadan ini. Sepanjang bulan Ramadan ni kita bermulalah. Belum masuk Ramadan kita dah meluluskan bantuan Ramadan dan Raya. Orang tanya, orang kata zakat ni lambat. Tak mohon berbulan-bulan, tapi belum raya kita dah masukkan bantuan raya Puan Anim. Bantuan raya dah masuk. Jadi sepanjang Ramadan kita tetap bergerak secara biasa dan kita tetap menjalankan tugasan hakiki, menerima permohonan, menyiasat dan bantuan semua kita bantu. Cuma kita ada ekstra. Kita ada ekstra di dalam Ramadan dengan program menyantuni ketika berbuka, menyantuni ketika bersahur. Pegawai-pegawai kita sanggup ada yang malam-malam hari bangun awal, ambil makanan dan dihantarkan ke rumah mereka. Termasuk juga Puan Anim, mereka yang menyampaikan aduan terputus makanan. Mungkin nak berbuka terputus makanan, nak pergi masjid pun mungkin segan, ada isu-isu. Kita pun boleh halo dengan masjid, penolong amil karyah kita pun boleh hantar ke masjid.
Okey, kadang-kadang kita pun nak tahu juga bagaimana jenis agihan zakat itu dilakukan. Macam contohnya selain daripada beri bantuan makanan dan juga mungkin bantuan keperluan yang diperlukan oleh sesebuah keluarga itu, apa lagi jenis bantuan ataupun agihan yang dilaksanakan oleh Lembaga Zakat Selangor, Ustaz? Kalau kita nak sebut berkaitan dengan agihan Banyak, zakat Ustaz, ni, ini kita kena buat talk show 2 Kita tambah lagi 1 jam ni, Ustaz, ya. Jadi kalaulah agihan di Lembaga Zakat Selangor ini, kita melihat dari aspek keperluan asas. Adanya bantuan kewangan bulanan, ada bantuan makanan bulanan, bantuan sewa rumah bulanan, bantuan perubatan bulanan, bantuan pendidikan bulanan untuk mereka di IPT dan sebagainya. Ada juga bantuan-bantuan bina rumah, bantuan baiki rumah. Kan kita macam-macam keadaan yang berlaku dan kita ada bantuan kecemasan bagi mereka yang menghadapi masalah tiba-tibalah terputus, tak ada apa nak makan. Kami juga boleh datang ke rumahnya dengan membawa wang tunai. Kita boleh bawa. Dan kita juga boleh terus direct bank in. Hari ini mohon, hari ini juga kita boleh masukkan ke dalam akaun penerima dan kita akan bagi tahu puan ataupun tuan duit dah masuk. Sekurang-kurangnya dia dapat membeli. Okey. Adakah perbezaan di antara bantuan bulanan itu dengan mereka yang hanyalah dapat bantuan one off? Ada jadi berbeza. Kategori itu berbeza. Itu juga perlukan siasatan dilakukan. Sama juga bantuan kewangan bulanan pun Anim, kita tak bagi sama rata. Ada mungkin dia ni tidak ada tanggungan, kita bagi RM300, tiada tanggungan lah, mungkin duduk seorang diri. Ada yang anaknya ramai, kita boleh bagi sehingga RM800 dan mengikut keperluan. Sama juga dengan sewa rumah, maksimum kami boleh bantu RM800 sebulan dan kita bayar terus kepada pemilik rumah supaya dia tak payah fikir lah. Dah terkeluar dah kedah, minta maaf. Dia tak payah fikir lah. Keluar juga keluar juga. Itulah Ustaz dari Kedah balik raya. Balik raya insya-Allah. Okey Ustaz, kita nak sambung juga. Ini antara pengagihan zakat yang mungkin dalam kalangan kita, antara mereka di luar sana yang nak sangat contribute ataupun bersama-sama dengan tim Lembaga Zakat Selangor sendiri bagi mengagihkan zakat. Adakah sukarelawan ini diterima ataupun bagaimana caranya, prosesnya? Kalau dari sudut untuk masyarakat awam, penonton-penonton kita semualah yang sentiasa rapat dengan kami di Lembaga Zakat Selangor, bolehlah terus mengikuti Facebook Lembaga Zakat Selangor, dan kalau nak ingin volunteer ataupun nak menyumbang, boleh terus berhubung dengan division strategi kami ataupun division komunikasi korporat. Sebab kita kena jaga juga kadang-kadang ada hak asnaf itu kita tak boleh nak sebarkan pada umum. Mungkin akan mengaibkan dan sebagainya. Tapi kita ada platform. Kalau dari segi pembayar zakat itu, pembayar zakat boleh menerusi kutipan kami, division kutipan, untuk sama-sama turun. Kita ada program CSR, kita akan jemput siapa-siapa nak ikut, dan kita juga ada, contohlah kita buat program di daerah, siapa contoh ada NGO ataupun perseorangan nak sama-sama sumbang sebagainya, kami sangat-sangat mengadu-adukan sebab kita satu keluarga, keluarga nak membantu. Kan? Itu dia. Ada sahaja cara. Selagi mana usaha kita ni kita memang nak sangat membantu mereka, insya-Allah melalui proses dan juga saluran cara yang betul, anda boleh turut sama-sama mungkin berkongsi tenaga ataupun mungkin bersama-sama menyebarkan kepentingan zakat ini kepada orang sekeliling anda. Itu juga satu bantuan kan? Bila kita mengingatkan individu-individu di sekeliling kita untuk membayar zakat, itu juga satu bantuan yang boleh kita laksanakan bersama-sama, insya-Allah. Okey, objektifnya pasti sama, untuk membantu mereka yang memerlukan. Baik, kita nak rehat seketika dengan anda menyaksikan video ini kerana kita nak kongsikan sedikit infografik berkaitan dengan ke mana sebenarnya wang zakat anda itu diagihkan. Nak tahu? Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum kawan-kawan. Bertemu dalam siri video kali ini. Topik hari ini, ke mana agaknya wang zakat dibelanjakan? Yalah, kita dah tunaikan zakat. Dan tentu kita nak tahu bagaimana wang tersebut digunakan. Wang zakat yang ditunaikan digunakan untuk beberapa perkara. Pertama, membiayai sewa rumah para asnaf di Selangor. Bukan sekadar deposit saja tau. Malah, bayaran sewa setiap bulan turut diberikan kepada yang layak. Rumah merupakan keperluan asas untuk berteduh dan meneruskan kehidupan mereka. Biasanya, kos dalam sekitar RM500. Tapi yang ni sewa sebulan ya. Kalau setahun, dah RM6,000. Itu baru satu keluarga tau. Kedua,
Kami juga ada memperbaiki rumah uzur ataupun rumah yang ditimpa hujan seperti berlakunya kebakaran dan banjir. Tahun 2020, kos untuk ini adalah sebanyak RM14 juta dan seramai 662 orang asnaf menerima bantuan ini. Ketiga, barangan asas dapur untuk hidangan makanan harian keluarga asnaf. Kami menyalurkan peruntukan sejumlah RM10.5 juta pada tahun 2020 bagi tujuan ini. Keempat, pembiayaan yuran sekolah pelajar yang memerlukan akan mendapat bekalan ilmu yang sempurna dan terbaik. Dan yang paling besar ialah bantuan kewangan untuk perbelanjaan asnaf, yang mana sebanyak RM181.6 juta telah diagihkan pada tahun 2020. Banyak lagi perkara yang dibantu menggunakan hasil kutipan zakat yang saudara dan saudari tunaikan, walau sekecil RM10. Dengan musim wabak pandemik melanda, kami sedar makin ramai yang semakin susah. Ayo kita terus kuatkan kesatuan ummah, bantulah sesama kita untuk menyumbang zakat kepada saudara-saudara kita yang susah di luar sana. Sedikit bagi anda, segalanya buat mereka. Bantu kami kongsikan video ini. Tunaikan zakat atas talian di www.zakatselangor.com.my atau di fbx.zakatselangor.com.my. Assalamualaikum kawan-kawan. Bertemu dalam siri video kali ini. Topik hari ini, ke mana agaknya wang zakat dibelanjakan? Yalah, kita dah tunaikan zakat. Dan tentu kita nak tahu bagaimana wang tersebut digunakan. Wang zakat yang ditunaikan digunakan untuk beberapa perkara. Pertama, membiayai sewa rumah para asnaf di Selangor. Bukan sekadar deposit saja tau. Malah bayaran sewa setiap bulan turut diberikan kepada yang layak. Rumah merupakan keperluan asas untuk berteduh dan meneruskan kehidupan mereka. Biasanya kos dalam sekitar RM500. Tapi yang ni sewa sebulan ya. Kalau setahun dah RM6,000. Itu baru satu keluarga tau. Kedua, kami juga ada memperbaiki rumah uzur ataupun rumah yang ditimpa hujan seperti berlakunya kebakaran dan banjir. Tahun 2020, kos untuk ini adalah sebanyak RM14 juta dan seramai 662 orang asnaf menerima bantuan ini. Ketiga, barangan asas dapur untuk hidangan makanan harian keluarga asnaf. Kami menyalurkan peruntukan sejumlah RM10.5 juta pada tahun 2020 bagi tujuan ini. Keempat, pembiayaan yuran sekolah pelajar yang memerlukan akan mendapat bekalan ilmu yang sempurna dan terbaik. Dan yang paling besar ialah bantuan kewangan untuk perbelanjaan asnaf, yang mana sebanyak RM181.6 juta telah diagihkan pada tahun 2020. Banyak lagi perkara yang dibantu menggunakan hasil kutipan zakat yang saudara dan saudari tunaikan, walau sekecil RM10. Dengan musim wabak pandemik melanda, kami sedar makin ramai yang semakin susah. Ayo kita terus kuatkan kesatuan ummah, bantulah sesama kita untuk menyumbang zakat kepada saudara-saudara kita yang susah di luar sana. Sedikit bagi anda, segalanya buat mereka. Bantu kami kongsikan video ini. Tunaikan zakat atas talian di www.zakatselangor.com.my atau di fbx.zakatselangor.com.my. Baiklah, kembali bersama dengan kami di Sembang LZS. Sebentar tadi anda baru saja menyaksikan sedikit infografik berkaitan dengan bagaimana wang zakat anda diagihkan. Seperti mana yang kita dapat saksikan, dia ada bantuan dari segi sewa rumah, bantuan pendidikan, dan mungkin kita masih lagi bersama dengan Ustaz Firdaus ketika nanti untuk kita bertanya Ustaz ya, bagaimana secara lebih terperincinya. Kalau dalam video tadi kita dapat saksikan bantuan sewa rumah juga diberikan. Dan Ustaz mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami, adakah pembayarannya terus sahaja kepada si penerima zakat ataupun owner rumah tersebut?
tersebut ataupun bagaimana? Silakan Ustaz. Bantuan sewa rumah kami di Lembaga Zakat Selangor, kita membantu dari sudut keperluan mereka. Ada yang tinggal di kampung, sewa rumahnya mungkin sedikit murah. Ada yang tinggal di bandar, berbeza jadi kadang. Kadang yang kita boleh bantu adalah RM800 sebulan. Pembayaran direct bank in kepada tuan rumah. Sebab itulah kita pemantauan dengan tuan rumah. Puan Hanim tahu sebab ada tuan rumah sendiri yang punyalah baik tu, dia sendiri uruskan semua dokumentasi. Dan perlu ingat dokumentasi asnaf fakir miskin kami yang kita bantu. Untuk bantuan sewa rumah ini untuk khusus fakir, miskin dan mualaf. Jadi mereka ini dibantu tuan rumah yang isikan borang kadang-kadang. Jadi bagi pada kami, dia tahu, sebab tu saya bagi tahu tadi, tak payah fikirlah bulan-bulan sebab dah sampai pada tuan rumah dan tuan rumah akan terimalah duit tu secara terus. Tiap bulan kita akan setkan. Contoh tuan rumah minta awal bulan, kita boleh awal. Ada akhir bulan macam tu. Adakah had tertentu, maknanya dalam masa setahun saja yang seseorang ataupun sebuah keluarga itu layak menerima? Bantuan memang diikut daripada Januari hingga Disember. Disember kita akan buat pembaharuan secara online. Secara online, dia tak perlu datang ke kaunter, kita akan blast SMS, dia akan isi saja SMS, jawab. Rumah itu berbeza ataupun masih sama. Kalau masih sama, kita akan proceed untuk kita terus bantu. Okey, itu dia. Sangat mudah kan? Sekarang ni segalanya di hujung jari. Betul. Memang betul-betul kita memanfaatkan digitalisasi untuk seterusnya pengagihan zakat dan sebagainya. Okey Ustaz, mungkin kita nak kongsikan juga bersama dengan mereka yang dari sudut bantuan pendidikan pula diberikan kepada pelajar-pelajar. Seperti mana yang kita tahu, mereka mungkin bawah umur 18 tahun. Adakah ianya diagihkan kepada penjaga terlebih dahulu ataupun direct ke akaun pelajar? Kalau untuk bantuan pendidikan ni, kita akan masuk untuk ada dua. Satu yuran sekolah lah. Yuran sekolah kita akan back inkan kepada akaun ketua keluarga, sebab kita punya bacaan sistem kita adalah ketua keluarga. Ketua keluarga sama ada ayah ataupun ibu, dia akan terima bantuan itu secara teruslah ke akaunnya. Kalau tak ada akaun, ada orang tak ada akaun, mungkin isu-isu apa latar belakang lah. Kita akan bagi Vcash. Dia sekadar bawa satu keping kertas ataupun SMS saja daripada kami, pergi ke bank dan dia akan dapat cash daripada bank itu. Tunjuklah kita adalah prosedur dia. Dan untuk yang kedua pula, kita akan berikan kelengkapan persekolahan dari sudut baju, seluar, kasut, stokin, pensel, nak sebut banyak. Jadi semua kita masukkan kelengkapan persekolahan. Jadi yang tu kita akan bagi, dia boleh tebus di mana pasar raya yang telah kita pilih, ataupun dia boleh membelinya dengan keadaan nanti dia boleh lihat pada kami lah. Jadi ceritanya kalau di negeri Selangor ni, mereka yang susah pergi sekolah, kalau asnaf fakir dan juga miskin serta mualaf, mereka ini dibantu. Sekurang-kurangnya 2 helai pakaian untuk dipakai. Cukuplah kan, sebab kita dalam masa setahun tu insya-Allah dengan Malaysia ni antara negara yang banyak betul cuti kan setiap tahun ini. Ini antara yang mungkin kita boleh kongsikan juga kepada anda di luar sana untuk memanfaatkan setiap bantuan yang diberikan insya-Allah. Kita sama-sama mengagihkan, kita sama-sama mengusahakan yang terbaik. Jadi bagi mereka yang menerima juga memanfaatkan kan, menghargai dengan sebaiknya insya-Allah. Okey, kita nak teruskan juga Ustaz. Kadang-kadang mereka dalam kalangan kita ni nak tahu, kalau sebelum ini kita tengok kan dah 2 tahun berturut-turutlah banjir besar berlaku yang melibatkan ramai mangsa. Mangsa-mangsa ini bukan sahaja kehilangan dokumen-dokumen penting, tapi malah kehilangan rumah, kehilangan tempat berteduh. Jadi bagaimana contribution ataupun penglibatan Lembaga Zakat Selangor sendiri bagi menyantuni golongan-golongan ini pula? Ini satulah. Kalau hikmah di antara yang berlaku musibah banjir, ramai nampak fungsi Lembaga Zakat Selangor itu juga berfungsi pada musibah. Sebab di dalam Al-Quran, wal gharimin, orang yang berhutang itu adalah termasuk orang yang hilang harta benda kerana musibah. Jadi mereka ini dibantu kan, kita ada dekat 20,000 lebih yang penerima bantuan di negeri Selangor, 40,000 lebih kurang macam itulah. Mereka ini kalaulah rumahnya sampai kita tengokkan dekat Sungai Lui ada yang hilang dan sebagainya, kita sahkan tanah-tanah dia dan selamat untuk dibina, kita akan binakan rumah baru. Kalau mereka ini tak ada tanah dan rumah tak boleh nak duduk dan sebagainya, tetap hilang pula tu pekerjaan, dengan stresnya dan sebagainya, kami akan bantu tu untuk rumah sewa. Sekurang-kurangnya kita akan meletakkan mereka dalam keadaan selamat dan juga selesa. Sebab kita tengok Puan Hanim kan, kami turun ramai, rata-rata pegawai kami bermula hari banjir sampailah ke hari ini tetap turun ke lokasi banjir untuk memastikan mereka ini dapat
apa juga agihan zakat. Ada yang terputus, macam kita tengok di Sungai Lui terputus, jambatannya patah. Betul. Kita masuk ikut jalan bukit belakang. Kita masuk, dan kita juga ada kenderaan kita yang air masuk. Saya sendiri bawa air masuk ni, nak tekan gear macam mana air masuk. Kita risau takut hanyut, tapi Allah SWT bantu. Bila mana kita niat nak membantu mereka, siapa juga, sebab tu saya letak tabik hormatlah kepada perseorangan, kepada NGO siapa pun di Malaysia, sama-sama membantu, dan kami di Lembaga Zakat Selangor menguruskan apa yang kami ada dalam prosedur kami. Betul, kita masa tu kan nampak kebersamaan kita kan, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira kaum kan, tanpa mengira agama, masa tu memang semua turun padang untuk membantu. Okey, tu cerita pasal banjir dan sebagainya lah. Pastinya ini antara yang memberi impak juga ke dalam kehidupan kita. Tapi kalau nak cerita pasal tu, kena ada satu lagi episod lagi kan. Ustaz. Okey, kita nak sambung juga berkaitan dengan bagaimana perbezaan kalau pengagihan zakat ini dilakukan dan juga pengagihan pasca pandemik dan selepas ini. Kerana kita tahu masa zaman pandemik itu mungkin ada sedikit keterbatasan kan. Di zaman endemik ini pula mungkin lebih smooth ataupun lebih berjalan dengan lancar. Banyak benda yang kita boleh ubah dari segi prosesnya. Mungkin Ustaz nak kongsikan. Fasa pandemik, apa yang berlaku, kami tetap kena turun ke rumah. Dan ada beberapa puluh pegawai kami juga dijangkiti COVID-19. Jadi itu satu ujianlah, juga tarbiyah yang Allah beri pada kita supaya kita melaksanakan tugas pertamanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau pandemik kami turun ke rumah dengan pakai PPE, tutup, kita pun naik lemah lah. Kadang-kadang kita kata kita ni bukan takut terjangkit, takut terpengsan sebab dengan panasnya. Betul, tak biasa kan, kita bukan yang biasa pakai. Jadi rentetan daripada apa yang berlaku ujian itulah sampai sekarang ini, bila fasa endemik kita lebih terus datang ke rumah dan kita kembali pada normalisasi. Namun kita tetap kena jaga. Sebab kita tak nak kita bawa penyakit, kita pula jadikan sebab kepada mereka. Yalah, mereka dah susah ni. Mereka dah susah, jadi kita membawa lagi kesusahan. Tak. Kita nak supaya kita datang terus pada mereka, dan kita pula ada pula digitalisasi. Kita nak ke arah tu, mereka sekurang-kurangnya kita datang sekali, kita sahkan, mereka boleh terima bantuan mengikut keperluan. Ya kan, jadi seterusnya usaha itu hanyalah melalui penjitelan kan. Semuanya kita bergerak ke arah digital dan lebih mudahkan setiap pihak sebenarnya. Itulah fungsinya, bagaimana kita, yalah, ada hikmah di sebalik setiap kejadian. Di zaman inilah kita nampak teknologi itu benar-benar memberikan kemudahan dari segenap aspek dan sebagainya. Baik, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan berbincang tentang skuad Saidina Umar ataupun SSU, di mana orang kuatnya di sebelah saya akan berkongsi dengan anda bagaimana fungsinya dan apakah impak yang diberikan terhadap Lembaga Zakat Selangor itu sendiri. Dan sambil-sambil tu, rehat ini anda boleh saksikan di layari website kami di zakatselangor.com.my untuk pelbagai maklumat berkaitan dengan zakat pastinya. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini di Sembang LZS. Hai kawan-kawan, bertemu lagi dalam siri video Lembaga Zakat Selangor. Selalunya pada bulan puasa, orang akan berpusu-pusu jumpa amil atau bayar zakat atas talian. Zakat yang ditunaikan dalam bulan Ramadan ini adalah zakat fitrah. Kadar berbeza mengikut ketetapan Majlis Agama Islam Negeri masing-masing. Tapi, tahukah anda, zakat bukan hanya ada zakat fitrah je tau. Zakat ada pelbagai jenis, antaranya zakat harta. Seperti zakat simpanan, kalau simpanan kita lebih nisab tahunan, kena bayar 2.5%. Zakat pendapatan, kalau dapat gaji atau buat perniagaan, ada hitungan 2.5% zakat lepas berlaku penolakan tertentu. Rujuk pada kalkulator zakat di laman web zakat di bahagian taksir zakat emas. Yang ini untuk yang miliki emas. Ada nisab tahunan, ada zakatnya. Zakat perniagaan pula, kalau usahawan Muslim ada keuntungan bersih dan sumbangkan 2.5%. Zakat saham, kalau ada keuntungan boleh sumbangkan 2.5% juga. Macam-macam lagi ada. Zakat padi, zakat galian dan banyak lagi. Boleh layari laman web kami di www.zakatselangor.com.my. Dah tahu jenis-jenis zakat? Ingat ya, bukan zakat fitrah je ada. Ada banyak lagi jenis zakat. Kalau nak tunaikan zakat, boleh tunaikan atas talian je. Senang tau. Pilih zakat, lihat kalkulator dan buat pembayaran. Sama-sama kongsikan video ni bersama rakan-rakan anda. Sedikit bagi anda, segalanya buat mereka.
Masih lagi bersama dengan saya Anim Izzati di Sembang LZS, destinasi zakat anda yang dibawakan khas oleh Lembaga Zakat Selangor. Terima kasih kerana anda masih lagi setia bersama dengan kami mengikuti perbincangan kami berkaitan dengan topik Ramadan Bulan Tarbiyah. Dan kali ini kita nak kongsikan ataupun kita nak mulakan perbincangan kita pada segmen kali ini dengan berkongsi video LZS yang telah pun membantu masjid, sekolah agama dan juga surau yang terjejas akibat banjir pada tahun 2021. Jadi tanpa lengahkan masa lagi, jom sama-sama kita saksikan. Alhamdulillah hari ini kita di RTB Bukit Canggang untuk menyerahkan bantuan. Sebahagian daripada bantuan 7.5 juta untuk institusi agama dan masjid, termasuklah sekolah. Dan pada hari ini kita berada di sekolah Kafa di sini untuk menyerahkan bantuan dalam lingkungan 128,000 kepada sekolah ini dalam bentuk perabot, kerusi, meja dan sebagainya, untuk mereka memulakan persekolahan mereka pada bulan Mac nanti. Waktu yang sama, ini merupakan sebahagian daripada 3.5 juta yang diperuntukkan untuk membantu sekolah-sekolah Kafa dan sekolah-sekolah yang terbabit dengan banjir di Selangor ini. Dan 4 juta daripada 7.5 juta adalah untuk menggantikan ataupun membaik pulih masjid, surau dan musalla yang terkesan akibat banjir baru-baru ini. Dan hari ini kami akan menyerahkan bantuan tersebut kepada masjid yang dilanda banjir di RTB ini, yang mana bantuan lebih kurang 70,000 untuk menggantikan kapet yang rosak dan peralatan lain yang rosak. Dan ini merupakan sebahagian daripada 4 juta yang diperuntukkan untuk masjid-masjid dan surau dan musalla di seluruh Selangor. Keseluruhannya kita setakat ini di seluruh Selangor kita menyediakan macam saya nyatakan tadi 3.5 juta dan kita telah salurkan kepada dalam lingkungan 60% daripada sekolah-sekolah yang terbabit. Maknanya banyak sekolah yang terbabit, dan untuk masjid-masjid kita telah mengagihkan bantuan kepada 80% daripada masjid yang terkesan disebabkan banjir di Selangor. Terima kasih banyak-banyak yang tak terhinggalah daripada pihak sekolah Kafa RTB Bukit Canggang, dan kami mengucapkan setinggi-tinggilah yang tak terbalas rasanya kepada Lembaga Zakat Selangor, kepada penyumbang-penyumbang, kepada BPI, JAIS, PAID, Kuala Langat dan semua yang telah memberi sumbangan yang tak terkira kepada pihak sekolah dan anak-anak yang terlibat di sini. Kepada pembayar zakat, memang itu yang pertama kali kita memang tak terbalas rasanya. Semoga Allah memberi kebaikan kepada mereka semua. Ini salah satu usaha zakat untuk membantu sekolah-sekolah dan institusi agama, termasuklah tahfiz-tahfiz di Selangor, sekolah Kafa, masjid, surau, musalla dan sebagainya. Dan kita mengharapkan anak-anak yang mendapat bantuan ini, guru-guru yang mendapat bantuan sumbangan zakat ini mendoakan zakat Selangor, selain juga mendoakan pembayar-pembayar zakat di Selangor ini untuk terus membantu dan juga menyalurkan zakat ke Lembaga Zakat Selangor, kerana zakat yang ditunaikan oleh mereka dapat membantu sekolah, institusi agama dan sebagainya di Selangor ini, termasuklah mereka-mereka yang terkesan disebabkan banjir. Untuk rekod, sehingga kini kita menyalurkan hampir 32,000 bantuan kepada keluarga-keluarga di Selangor, one off 600, yang mana bantuan-bantuan ini dapat digunakan mereka untuk memulakan hidup semula. Ini adalah antara inisiatif Selangor pasca banjir, bantuan-bantuan yang kami peruntukkan di Selangor ini menjunjung titah Duli Yang Maha Mulia agar zakat Selangor menyantuni mereka-mereka yang terkesan akibat banjir yang berlaku pada bulan Disember tahun lepas.
Lembaga Zakat Selangor antara badan yang juga turut sama-sama menyantuni mereka yang terjejas akibat musibah banjir pada tahun lalu, dan saya pasti ini bukan sahaja satu badan tapi memerlukan kerjasama daripada setiap pihak. Ramai di antara kita yang sama-sama turun padang untuk membantu. Syabas dan juga tahniah diucapkan, alhamdulillah, kerana inilah fungsi kebersamaan kita kan dalam setiap pihak untuk berganding bahu bagi membantu mereka yang terjejas. Masih lagi bersama dengan Ustaz Firdaus. Kali ini kita nak kongsi pula tentang skuad Saidina Umar. Ini satu yang menarik perhatian kita juga hari ini. Ustaz antara yang kuat lah, orang kuat dia. Ramai lagi dalam kalangan mereka yang turut sama-sama berada dalam SSU. Kongsikan bersama dengan kami, Ustaz. Skuad Saidina Umar SSU kita tubuhkan bermula tahun 2018. Di Lembaga Zakat Selangor ditempatkan di bawah Jabatan Pengurusan Operasi Agihan Daerah. Satu jabatan yang khusus untuk bahagian siasatan lah, untuk bantuan-bantuan. Jadi fungsi kami sebenarnya tak ramai. Biar tak ramai asal tapi ada. Jadi kami hanya ada 5 orang. Saya lah Firdaus, saya kena sebut ni, Ustaz Ali, betul. Ustaz Kena Afiq, Ustaz Sabihi dan Ustaz Syafiq. Kami 5 orang, kami dibantu 48 eksekutif operasi agihan di daerah. Bukan kami sebenarnya juga 5 orang. 5 orang di HQ, 48 orang di daerah sentiasa menyantuni asnaf. Fungsi SSU kami tak lain tak bukan, kami bergerak secara on call, aduan diterima 24 jam. Kalau kecemasan itu berlaku dan perlu disantuni pada malam hari tersebut, insya-Allah kita akan datang ke rumah ataupun ke lokasi. Kalau tengok kan macam-macam, tengok Facebook Lembaga Zakat Selangor, banyak kita kongsikan, walaupun hari cuti, walaupun dalam keadaan apa, kita akan turun bantu bila kes-kes melibatkan kecemasan, keperluan asas. Ya, kan kira macam ni on the go squad lah. Betul. Kalau call je dia terus akan hadir di situ. Ya, masya-Allah kan. Diungguli oleh beberapa daripada antaranya tadi Ustaz Firdaus yang sebutkan. Dan bagaimana antara daripada tahun 2018 sehingga ke tahun ini, pastinya ada satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan kan, sehinggalah skuad ini menjadi orang kata skuad yang dirujuk untuk berlakunya kes-kes ataupun ada isu-isu yang besar, emergency, kecemasan dan sebagainya, Ustaz. SSU ni Puan Hanim kalau nak tahu, kita gelar sebagai satu skuad khas. Kita ada satu kenderaan khas yang bergerak daripada utara ke selatan negeri Selangor, timur ke barat negeri Selangor. Kami cover satu negeri Selangor dan kita melihat kepada kes-kes yang melibatkan, saya sebutkan tadilah. Kalau nak diceritakan banyak cerita berkaitan dengan apa yang baiknya, kadang-kadang pahit ada sedikit lah. Tapi yang kadang-kadang kita teringat sangat. Kalau kita lihat, kami antara tim yang akan membantu dalam proses pengurusan jenazah sebelum ni, sebelum pandemik lah. Ada di kalangan mualaf kita yang meninggal dunia. Kadang-kadang mereka ni mualaf, keluarganya siapa? Kadang-kadang kita lah keluarganya. Jadi ada satu kes kita terima, rupa-rupanya dia tidak dapat dikenal pasti warisnya dan dia ada sedikit masalah dari sudut identiti. Jadi rupa-rupanya asnaf ni, mualaf ni dah lama kita bantu, dan kita pun tak tahu bila dia meninggal. Rupa-rupanya bila hospital call, kita datang ke hospital. Bila kita tengok, sayu sikitlah hati tu Puan Hanim. Kita tengok rupanya dia dah 3 bulan. 3 bulan meninggal dunia di hospital. Tidak dituntut lah. Tidak dituntut. Jadi kata kitalah yang uruskan dia masuk Islam. Kita uruskan bantuan dia, dan memang Allah rezekikan untuk kita uruskan hingga dia kembali ke tanah semula. Dan memang agak menyayat hati, kami sendiri yang uruskan, dan sampai bila berdoa tu kita tim kita SSU, kita ada sedikit lah perasaannya macam yalah Ustaz dah bantu dia daripada dia belum Islam sampai dia Islam, sampai dia meneruskan kehidupan dia, sehinggalah dia meninggal dunia. Masya-Allah Ustaz. Sama juga macam yang pandemik. Ada yang hilang mak ayah, meninggal, kitalah yang datang. Kadang-kadang bila kita nak siasat tu, kita bertanya, dia nak jawab apa pun tak tahu, sebab dia jadi blur. Dia jadi tekanan, dia nak fikir rumah sewa, makan. Dia umur baru berapa, 18, mungkin ada yang sekolah. Jadi kamilah yang jadi abang, kamilah yang jadi ayah, kamilah sebagai bukan sekadar pegawai. Kami sekadar menyantuni tu dari semua aspek supaya kita nak rasakan mereka ni tak terbiar. Kami ada, Lembaga Zakat Selangor ada, di belakangnya ada badan-badan NGO, ada masjid dan sebagainya yang sentiasa membantu mereka ini. Kan, insya-Allah kan. Bayangkan kalau tidak ada orang yang membantu mereka, ke mana hala tuju kehidupan mereka dan apakah siapa mereka akan jadi kan. Itu yang
Yalah, kita risaukan keadaan dari sudut sosialnya, perkembangan anak-anak untuk meneruskan kehidupan tanpa ibu ayah ni bukannya senang. Satu perkara yang sangat-sangat sukar untuk mereka. Sukar untuk kita yang bantu ni, tapi sukar juga lagi untuk mereka yang menanggung segala bebanan ini. Skuad Saidina Umar, sekali lagi mungkin nak kongsikan yang paling tidak dapat dilupakan. Tadi ada sentuh sedikit, adalah yang pahit-pahitnya tu. Mungkin nak kongsikan bersama dengan kami Ustaz cabaran yang dilalui oleh SSU. Cabaran ni dekat mana-mana pun ada. Tapi yang pahit itulah kadang-kadang menjadikan satu hiburan. Kita teringat sangat kadang-kadang kan, dia datang, dia marah kita. Dia biasalah macam-macam tu, biasalah kita pun manusia kan. Kadang-kadang dalam tekanan, situasi tekanan. Tapi bila berlaku situasi macam tu, kami ditarbiah di Lembaga Zakat Selangor untuk terus bersabar. Ada masa kita boleh tinggi, ada masa kita boleh samaratakan untuk alignkan bersama. Betul. Supaya mereka ini cool. Dan kami ada psikologi kursus untuk kita nak rasakan. Ini minta maaf cakap saya sebut. Kadang-kadang kami menguruskan penerima di kalangan psikiatrik. Kadang-kadang kita nak pujuk tu macam mana, buatnya diminta kahwin dengan kita. Sudah. Jadi masalah nanti. Nasib baiklah Ustaz belajar cara macam mana nak menangani. Jadi kami memang antara yang kita ikuti kursus-kursus yang disediakan di Lembaga Zakat Selangor, kita nak touch mereka ini supaya mereka rasa bukan berharap pada kita, tapi kita ada. Kita ada untuk mereka ini meneruskan hidup. Sebab kalau terlalu bergantung kepada kita pun, itu akan menjadi satu yang susah untuk mereka meneruskan yang lain-lain juga kan. Okey, satu perkara yang macam sangat menarik dikongsikan apabila adanya unit ataupun SSU ini sendiri. Dan mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita, Ustaz nak kongsikan bersama dengan kami kepentingan kita berzakat ini, terutama sekali di bulan Ramadan, untuk sama-sama kita tarbiyah diri kita. Ustaz, silakan. Untuk Ramadan ini teruslah berzakat di Lembaga Zakat Selangor. Kita tahu dalam bulan Ramadan, bila mana hadis Nabi menyebutkan bahawasanya man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang membangunkan Ramadan itu dengan penuh iman, keimanan dan juga pengharapan pada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Jadi kita bayar zakat bulan Ramadan, kita mengharapkan iman kita pada Allah, ini syariat zakat wajib. Jadi kita mengharapkan, kita muhasabah pula. Rezeki ni Allah bagi, bukan kita punya. Allah minta sikit, 2.5% sahaja. Jadi kita agihkan, letakkan pada Lembaga Zakat Selangor ataupun mana-mana institusi zakat yang mengikut hukumnya, mana kami akan agihkan secara mengikut fatwa. Jadi jangan risau, Lembaga Zakat Selangor diaudit. Kalau macam rasa macam ragu-ragu, was-was, boleh cek dengan Jabatan Audit Negara, daripada SIRIM, daripada MAIS dan sebagainya. Kita pun ada audit dalam. Jadi boleh cek agihan tersebut ke mana hala tujunya. Teruskan berzakat di Lembaga Zakat Selangor. Perlu kita ingat, keberkatan rezeki, nikmat dikongsi. Supaya rezeki yang kita peroleh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kongsikan sama-sama, dan keberkatan itu saya sebut tadi, zakat kasih sayang antara pembayar dengan penerima, dengan kami institusi, sama-samalah kita hidup. InsyaAllah. Amin. Itu dia daripada Ustaz Firdaus berkongsi dengan kita. Semoga inilah yang ditarbiahkan, semoga inilah yang dijadikan sebagai panduan kita untuk meneruskan lagi baki-baki kita di bulan Ramadan ini, insyaAllah. Tapi sebelum kita nak akhiri perbincangan ataupun perkongsian kita di Sembang LZS, kita nak anda saksikan terlebih dahulu. Ini satu video agihan berkaitan dengan agihan Perdana Ramadan dan Syawal 2022 yang telah pun dilaksanakan baru-baru ini. Jom sama-sama kita saksikan apakah yang berlaku sempena dengan agihan Perdana Ramadan dan Syawal. Syukur Alhamdulillah, pada hari ini Zakat Selangor telah menganjurkan program agihan perdana bantuan Ramadan dan Syawal bagi tahun 2022 atau 1443 Hijrah. Ini merupakan program tahunan
di mana bantuan-bantuan kewangan raya disediakan bagi membantu semua penerima zakat untuk mengharungi bulan Ramadan dan juga bulan Syawal yang akan tiba dengan lebih ceria. Dan pada hari ini sejumlah 63,000 penerima terdiri pada Asnaf Negeri Selangor akan menerima bantuan Syawal atau bantuan Ramadan ini dengan jumlah keseluruhan 28 juta keseluruhannya, di mana antaranya mereka akan menerima daripada jumlah 300 sehingga RM1,000 merujuk kepada tanggungan keluarga masing-masing. Dan pada hari ini juga turut dihadiri oleh syarikat QSR Brand, di mana mereka merupakan salah satu syarikat pengeluar zakat di negeri Selangor, di mana mereka juga menyalurkan bantuan melalui wakalah agihan mereka kepada asnaf-asnaf yang akan menyambut Ramadan pada tahun ini juga. Baiklah, itu tadi perkongsian berkaitan dengan agihan perdana Ramadan dan Syawal 2022 yang telah pun dilaksanakan oleh tim Lembaga Zakat Selangor sendiri, dan pastinya kita harapkan usaha ini diberkati dan sama-sama kita mendoakan agar segala perjalanan selepas ini dipermudahkan, insya-Allah. Sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Firdaus Muhammad Hussein selaku Eksekutif Pengurusan Operasi Agihan Skuad Saidina Umar, yang tadi bersama-sama dengan kita banyak sebenarnya ilmu yang dikongsikan, dan bukan itu sahaja dari sudut pengagihan, bagaimana saluran yang tepat dan sebagainya, kan Ustaz kongsikan bersama dengan kami. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, terima kasih banyak-banyak, insya-Allah. Baiklah, kepada anda semua terima kasih juga kerana terus setia bersama dengan kami di Sembang LZS. Jangan lupa untuk kita sama-sama berjumpa lagi di episod akan datang, dan pastikan anda menunaikan tanggungjawab untuk membayar zakat. Insya-Allah di bulan Ramadan ini kita jadikan bulan yang membentuk diri kita menjadi yang lebih baik. Itu dia topik kita pada hari ini, Ramadan Bulan Tarbiyah. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang, insya-Allah. Jaga diri dan salam Ramadan dari kami. Assalamualaikum.